Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, berkat izin Allah Ta'ala kita dapat jumpa lagi pada hari ini. Okey, kita terus kepada projek kerja khusus kita. Okey, minggu lepas saya dah terangkan kepada kamu bagaimana nak menentukan penyataan masalah yang tepat dan betul bagi satu-satu masalah yang kita ada, dengan menggunakan kaedah 5W1H. Jadi, bila menggunakan kaedah 5W1H, kita boleh tentukan penyataan masalah yang betul dan tepat. Barulah kita boleh menyelesaikan masalah kita tu dengan betul. Okey, itu bab nombor 1, penyataan masalah. Okey, bab nombor 2, kita masuk ke ada satu analisis yang saya nak terangkan kepada kamu. Okey, saya tunjuk apa yang ada untuk hari ini. Okey, kita teruskan lagi ke proses seterusnya. Okey, sekarang ni saya nak terangkan itu bab nombor 2. Bab 2. Bab 1 dulu adalah penyataan masalah. Bab yang kedua ni adalah proses seterusnya. Okey. Kamu akan jumpa 4 istilah. Okey, yang pertama kamu akan jumpa adalah istilah analisis. Okey. Perkataan yang kedua, rantaian. Yang ketiga, kesan. Yang keempat, punca. Okey. Bab yang kedua ni kamu akan jumpa istilah iaitu analisis, rantaian, kesan dan punca. Okey. Apa yang saya nak sampaikan? Okey, jadi yang ini saya tak boleh laju-laju, saya kena terangkan perlahan-lahan supaya kamu dapat faham. Okey. Ini saya bagi contoh. Okey. Di sini ada nombor 1, nombor 2, 3, 4 dan 5. Okey. Kita tengok sekarang ni dalam keadaan pandemik, kita tengok satu orang tu macam tak ada tenaga. Tak ada tenaga. Kita tengok orang tu tak ada tenaga. Kita pun tanya, pasal apa tak ada tenaga? Pasal apa kerja tak menjadi? Pasal apa macam tak bersungguh-sungguh je? Okay, dia kata tak ada tenaga. Kita tanya lagi, pasal apa tak ada tenaga? Mungkin dia jawab, tak makan. Pasal apa tak ada tenaga? Sebab tak makan. Kita tanya lagi, sebab apa tak makan? Sebab dia mungkin kata tak ada duit. Tak ada duit. Okey. Pasal apa tak ada tenaga? Sebab tak makan. Pasal apa tak makan? Sebab tak ada duit. Pasal apa tak ada duit? Mungkin dia jawab, sebab tak kerja. Okey. Ada juga orang macam ni. Okey. Pasal apa tak kerja? Dia mungkin jawab, ada jawapan dia. Mungkin sebab dia sakit. Mungkin dia sebab malas. Mungkin sebab dia jaga mak. Ada juga orang yang dia berhenti kerja semata-mata nak jaga mak. Tak ada orang lain dah nak jaga. Ini mak dia. Okey. Jadi, katalah kita ambil malas ni. Kita ambil malas. Okey. Jadi, apa yang saya terangkan tadi, kalau kamu tengok, dia macam seakan ada hubung kait antara satu dengan lain. Nampak tak? Antara nombor 1 dengan nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5 ni, kesemua ni dia ada kaitan antara satu dengan lain. Jadi, kita sebut sebagai rantaian. Sebagai rantaian. Okey. Rantaian macam mana? Tak ada tenaga. Sebab apa tak ada tenaga? Sebab tak makan. Mengapa tak makan? Sebab tak ada duit. Sebab apa tak ada duit? Sebab tak kerja. Sebab apa tak kerja? Sebab malas. Okey. Jadi, perkaitan antara semua ni, di antara nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni kita sebut sebagai rantaian. Okey. Kita tengok lagi. Tak ada tenaga berpunca daripada tak ada makan.
tak ada tenaga, puncanya adalah tak ada makan. Tak ada makan, puncanya adalah tak ada duit. Tak ada makan, puncanya adalah tak ada duit. Tak ada duit, puncanya adalah tak ada kerja. Tak ada duit, puncanya adalah tak ada kerja. Tak ada kerja, puncanya adalah malas. Okey, nampak dia ada kaitan. Okey, kita pergi ke seterusnya lagi. Malas ni kesannya adalah tak ada kerja. Malas kesannya tak ada kerja. Tak ada kerja kesannya adalah tak ada duit. Tak ada duit kesannya tak ada makan. Tak ada duit kesannya tak ada makan. Tak ada makan kesannya tak ada tenaga. Okey, kamu nampak tak ni? Kesemua ni dia ada kaitan antara satu dengan lain. Jadi istilah yang saya terangkan seterusnya dia adalah kesan dan punca. Okey, nampak tak? Okey, jadi dalam satu-satu keadaan, kalau tak ada tenaga, dia hanyalah kesan saja. Kalau dia tak makan, dia juga adalah kesan dan dia juga adalah punca. Kalau yang tidak ada duit, dia juga adalah punca dan dia juga adalah kesan. Kalau yang tak ada tak ada kerja, dia adalah kesan dan dia juga adalah punca. Kalau malas ni, dia adalah punca segala-gala masalah yang ada dalam diri orang tu. Okey? Jadi, secara keseluruhan, apa yang kamu nampak, apa yang saya lukis, kesemua ni kita sebut sebagai kajian pemerhatian yang saya tulis ni, kita sebut sebagai analisis. Okey? Analisis, rantaian, kesan dan punca. Analisis keseluruhan ini, rantaian adalah perkaitan antara 1, 2, 3, 4, 5. Kesan, malas, kesannya tak ada kerja. Okey. Kalau punca, tak ada kerja, puncanya adalah malas. Okey. Jadi saya harap penerangan saya ni taklah laju sangat dan faham. Dan kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang balik video ni supaya kamu dapat tangkap apa yang saya nak terangkan. Okey, semua apa yang saya tulis ni kamu salin dalam buku nota. Salin dalam buku nota. Okey. Okey, yang ini tentang yang tadi tu penerangan. Ini yang tentang kerja khusus ni. Okey, bab 2 analisis rantaian, punca dan kesan. Okey. Okey, kita tengok penyataan masalah kamu yang asal adalah kipas berhenti berpusing. Kipas berhenti berpusing. Pasal apa dia berhenti berpusing? Bateri telah habis. Bateri telah habis. Pasal apa bateri sudah habis? Sebab saya terlupa offkan switch. Okey, nampak Ini sebenarnya masalah yang berlaku. Jadi kipas
berhenti berpusing berpunca. Kipas berhenti berpusing berpunca daripada bateri telah habis. Bateri telah habis berpunca daripada saya terlupa offkan switch. Ini sebenarnya yang berlaku. Saya terlupa offkan switch, kesannya bateri telah habis. Bila bateri telah habis, kesannya adalah kipas berhenti berpusing. Ini adalah analisis rantaian kita. Okey. Jadi yang ini kamu kena salin dalam folio. Okey. Jadi secara keseluruhannya, mengapa bateri ini berhenti berpusing? Dia adalah sebab utamanya adalah kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga. Jadi kehilangan tenaga ni kita sebut sebagai parameter. Parameter. Okey. Jadi kesemua ini kamu salin dalam folio. Yang ini kamu salin dalam buku nota kamu. Yang ini salin dalam folio kamu. Okey. Pada bab yang kedua. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Bab 2, saya ulang balik. Bab 2 hari ini iaitu analisis punca, analisis rantaian punca dan kesan. Jadi apa yang perlu kamu buat, salin dalam nota dan juga salin dalam folio kamu. Jadi lepas tu saya akan bagi link untuk isikan kehadiran dalam Google Form. Kerja yang kamu buat tadi dalam folio kemudian hantar pada saya.